Tiada presiden yang sanggup melakukan perkara ini. Dalam 47 tahun mereka membina satu kekuatan konvensional seperti Korea Utara. Begitulah cara mereka mendapatkan bom itu, dengan begitu banyak persenjataan sehingga tiada siapa yang berani menentang mereka. Presiden Trump sanggup melakukannya dan masih sanggup sehingga hari ini. Iran telah diberi peluang untuk berunding dan bersikap rasional di Selat Hormuz. Tetapi jika mereka menyerang kapal dagang, kami akan menyerang mereka. Seperti yang dikatakan oleh Presiden, 10 kali lebih kuat. Dan kami semakin melemahkan mereka setiap malam. Presiden mempunyai semua pilihan yang diperlukan. Mau berbincang? Bagus. Jika tidak, mereka akan berdepan dengan jentera perang. Kami sudah bersedia. Iran hilang harapan selepas Trump berjaya mendapatkan Lubnan dalam satu pertemuan secara pribadi di Rumah Putih untuk merancang strategi. Dan Presiden menolak gencatan senjata selama 10 hari yang dikemukakan dalam beberapa jam terakhir. Tekanan memuncak semasa pertemuan antara Donald Trump dan Presiden Lubnan, Joseph Aoun, di Rumah Putih. Sementara Teheran cuba mewujudkan jeda dalam serangan melalui perunding serantau, Trump menerima dari Beirut. Peluang untuk melucutkan senjata Hezbollah, memperluaskan kawalan tentera Lubnan di selatan, dan meneruskan pengunduran pasukan Israel. Permintaan gencatan senjata itu bukan sahaja datang daripada para perantara. Menurut sumber yang ditemui oleh Jerusalem Post, Iran sendiri secara rahsia memulakan cadangan itu dan kemudian membenarkan pihak berkuasa Qatar, Mesir, Oman, dan Pakistan membentangkan pelan tersebut kepada Amerika Syarikat. Teheran mahukan jeda selama 10 hari untuk cuba memulihkan semula perjanjian sementara yang runtuh selepas pertikaian baharu di Selat Hormuz. Pegawai yang berkaitan dengan kerajaan Trump mengklasifikasikan format itu sebagai tidak masuk akal dan tidak logik. Setakat yang saya faham, cadangan yang sedang dibincangkan ialah gencatan senjata selama 10 hari. Ya, gencatan senjata terakhir gagal. Jadi apa yang memberi awak harapan baru bahawa gencatan senjata selama 10 hari atau 20 atau 13 atau 4 akan berbeza? Tidak. Apa yang berubah dalam dinamikanya? Dan setakat yang saya lihat, tiada apa-apa. Orang Iran nampaknya semakin berani. Ya, jadi mungkin awak boleh dapatkan 3 hari, awak boleh, dan inilah masalahnya. Selain daripada isu ketenteraan, katakanlah Presiden mengumumkan Gencatan senjata selama 10 hari dan ia runtuh dalam 4 atau 6 hari. Sekarang awak sudah menggunakan modal politik dan kelihatan lebih lemah. maksud saya ialah terdapat lebih banyak risiko politik dan ketenteraan jika bertaruh pada perjanjian yang mempunyai kebarangkalian rendah untuk berjaya berbanding meningkatkan tindakan. Maksud saya, suatu masa nanti, awak perlu lakukan juga. Awak tak ada pilihan lain. Trump tidak menerima jeda singkat tanpa jaminan yang konkret. Washington menuntut sekurang-kurangnya sebahagian daripada peraturan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz dipersetujui sebelum serangan dihentikan. Amerika Syarikat juga mahukan gencatan senjata yang lebih lama dan komitmen supaya Iran tidak boleh menggunakan 10 hari untuk menyusun semula pasukan mereka, menyembunyikan peralatan dan kembali mengancam kapal-kapal dagang sebaik sahaja tempoh itu tamat. Dalam kandungan yang diterbitkan oleh Mario Naufal, terdapat cadangan untuk mewujudkan koridor tengah di Selat Hormuz. Laluan itu akan terletak di antara perairan yang dikawal oleh Oman dan Iran dan akan digunakan untuk melindungi pergerakan kapal-kapal dagang. Idea itu kelihatan seperti menawarkan jalan keluar yang cepat, tetapi tidak memberikan kebebasan pelayaran kekal seperti yang dituntut oleh Trump. Bagi Rumah Putih, membuka laluan sementara tanpa menyelesaikan kawalan Iran ke atas kawasan itu hanya akan menangguhkan krisis yang seterusnya. Kerajaan Amerika juga telah menjelaskan bahawa Iran masih perlu membayar atas pelanggaran memorandum persefahaman dan kematian anggota tentera Amerika dalam serangan baru-baru ini di Jordan dan Iraq. Seorang pegawai Amerika Syarikat menyatakan bahawa serangan yang dahsyat akan berterusan sehingga Trump memutuskan sebaliknya. Dalam video yang diterbitkan oleh Clash Report, seorang wartawan menyoal Trump mengenai ketiadaan tanda-tanda bahawa Iran bersedia untuk berhenti berperang. Trump membalas soal itu dan berkata bahawa terdapat perbincangan yang tidak didedahkan pada umum. Tuan, tiada tanda-tanda bahawa Iran bersedia untuk menghentikan pertempuran. Jadi, apakah rancangannya? Mengebom sehingga mereka setuju? Ya. Tiada tanda-tanda bahawa Iran bersedia untuk menghentikan pertempuran. Jadi, apakah rancangannya? Mengebom sehingga mereka menyerah. Bagaimana anda tahu jika tiada tanda-tanda? Tetapi adakah anda tahu sesuatu yang saya tidak tahu? Mereka menyerang sekutu-sekutu kita. Anda mengabaikan di sebalik tabir ketika mereka cuba berkumpul untuk menamatkan itu. Orang Iran sangat terdesak mahu satu pertemuan untuk cuba menamatkan konfrontasi itu. Presiden Amerika berkata beliau tidak berminat untuk berunding sehingga Teheran bersetuju dengan pertemuan yang benar-benar serius dan produktif.
Kenyataan ini menghancurkan imej bahawa Iran selesa dengan perang itu berterusan. Teheran secara rahsia telah mengemukakan satu cadangan, mencari orang tengah dan kini cuba mendapatkan jeda sementara serangan Amerika semakin meluas. Trump memutuskan untuk hanya membuka sedikit ruang. Perbincangan boleh diteruskan, tetapi bom tidak akan berhenti hanya kerana rejim itu meminta 10 hari. Tekanan menjadi lebih brutal apabila Trump bercakap tentang Gunung Picareta, kompleks bawah tanah berhampiran Natanz. Maklumat risikan yang diberikan oleh Israel menunjukkan bahawa beribu-ribu sentrifug mungkin telah dipindahkan ke terowong yang dalam di kawasan itu. Dalam video yang dikeluarkan oleh Clash Report, Trump menyatakan bahawa Amerika Syarikat sedang memantau bahan tersebut dan kawasan itu mungkin akan diserang tidak lama lagi dengan kekuatan yang besar. Trump mengakui bahawa Washington masih belum mempunyai pengesahan penuh mengenai semua yang telah dimasukkan ke dalam gunung itu. Namun begitu, beliau memberi amaran bahawa lokasi tersebut sedang menjadi sasaran. Adakah anda fikir Iran telah memindahkan sentrifug nuklear ke Gunung Picasi? Dan apabila anda berkata kita masih belum selesai, apa lagi yang belum dilakukan? Baiklah, saya rasa mereka mungkin telah melakukannya. Kita tidak mempunyai rekod tentang perkara itu. Yang kita buat hanyalah membaca berita palsu, tahu tak? Kita. Jadi mungkin kali ini mereka betul, tapi tak mengapa, itu tak penting tanpa bahan tersebut. Awak bercakap tentang sentrifug itu, ya. Itu tak bermakna apa-apa tanpa bahan tersebut. Mereka tak ada, sebab kita pantau semuanya. Tindakan ada di sana, dan kita harus serang kawasan itu tak lama lagi. Dan tak ada apa-apa, tak ada yang mereka boleh buat. Awak tahu, saya tak akan cakap macam tu kalau saya fikir mereka boleh buat sesuatu. Tapi kita akan serang kawasan itu tak lama lagi. Kemungkinan pemindahan sentrifug menunjukkan bahawa rejim itu cuba melindungi sebahagian daripada program nuklear di sebuah fasiliti yang lebih sukar untuk dicapai. Jawapan yang diumumkan oleh Presiden Amerika sangat menakutkan bagi Teheran. Menyembunyikan peralatan tidak bermakna, tempat persembunyian itu akan dibiarkan tanpa disentuh. Satu lagi video merakamkan Donald Trump menyatakan bahawa orang Iran masih belum mengetahui sepenuhnya kemusnahan yang telah dilakukan oleh Amerika Syarikat. Dia berkata bahawa menghentikan operasi sekarang pun sudah membolehkan mereka mengisytiharkan kejayaan besar. Mesejnya ialah kempen itu masih belum berakhir dan boleh memasuki fasa yang lebih berat sekiranya Teheran terus menentang syarat-syarat Washington. Sekarang tiada siapa yang tahu, kecuali orang Iran, sejauh mana kerosakan yang telah kami sebabkan kepada mereka. Kami telah menyebabkan kerosakan yang akan mengambil masa 20-25 tahun untuk mereka pulih. Jadi jika kami pergi esok, kami sudah pun mencapai kejayaan yang besar, sangat besar. Tetapi kami tidak akan pergi esok. Setiausaha Perang Pete Hegseth menegaskan bahawa Iran telah diberi peluang untuk berunding dan menunjukkan tanggungjawab di Selat Hormuz. Menurut beliau, apabila pasukan Iran menyerang perdagangan maritim, Amerika Syarikat akan bertindak balas dengan lebih hebat. Hegseth menyatakan bahawa keupayaan rejim itu semakin berkurangan malam demi malam, terutamanya di lokasi yang digunakan untuk mengancam kapal, melancarkan drone dan mengendalikan peluru berpandu berhampiran laluan perdagangan. Pada ketika inilah Trump berjaya menarik Lubnan menyertai strategi serantau beliau. Joseph Aoun tiba di Rumah Putih dengan satu cadangan bertulis untuk melucutkan senjata Hizbullah dan meletakkan negara Lubnan sebagai pihak yang mengawal keselamatan. Ini adalah lawatan pertama Presiden Lubnan ke Rumah Putih dalam hampir 2 dekad. Aoun menganggap Trump sebagai pihak berkuasa yang mempunyai kuasa mencukupi untuk menekan Israel supaya berundur secara berperingkat dan memastikan sokongan kepada tentera Lubnan. Beberapa jam sebelum pertemuan itu, askar Lubnan mula memasuki kawasan di selatan yang berkaitan dengan perjanjian yang dirundingkan oleh Amerika Syarikat. Proses ini melibatkan kawasan ujian di mana tentera Lubnan perlu mencari senjata, membongkar struktur Hizbullah dan menghalang kumpulan itu daripada menggunakan semula kampung-kampung tersebut untuk tujuan ketenteraan. Pemunduran sepenuhnya Israel masih bergantung kepada hasil operasi-operasi ini, tetapi langkah tersebut meletakkan pasukan rasmi Lubnan di kawasan yang sebelum ini dikuasai oleh militan yang disokong oleh Iran. Dalam video yang diterbitkan oleh Mario Naufal ini, Trump kelihatan duduk di sebelah Aoun dan memuji Presiden Lubnan itu secara terbuka. Dia menyatakan bahawa pemimpin itu sangat dihormati dan hubungan antara mereka berdua sangat baik.
adalah satu kehormatan besar untuk bersama Tuan Presiden Lubnan. Beliau sangat dihormati di negaranya dan sebenarnya jauh melangkaui negaranya. Kami telah berbincang sebelum ini dalam pelbagai kesempatan melalui wakil-wakil dan hubungan itu sangat baik. Saya rasa Lubnan telah menjadi negara yang sangat teraniaya untuk jangka masa yang panjang. Ia adalah kumpulan orang yang luar biasa, terdiri daripada guru, doktor dan peguam. Aoun tidak pergi ke Washington untuk mempertahankan Hizbullah. Dia membuka jalan untuk melemahkan kumpulan itu, mengembalikan kedaulatan Lubnan dan mendekatkan Beirut dengan Amerika Syarikat. Trump berjanji untuk membantu Lubnan dan menyatakan bahawa negara itu perlu kembali dihormati. Pendekatan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan bagi Iran kerana Hizbullah sentiasa menjadi salah satu alat utama Teheran untuk menekan Israel dan mempengaruhi keputusan di dalam wilayah Lubnan. Sekarang, Presiden Lubnan meminta sokongan Amerika Syarikat khusus untuk membongkar kuasa bersenjata itu. Trump juga mengejutkan apabila berkata bahawa beliau boleh berbincang secara langsung dengan Hizbullah sekiranya Aoun menganggapnya perlu. Selepas itu, beliau membangkitkan kemungkinan Syria turut serta dalam usaha menentang kumpulan tersebut. Dalam video yang diterbitkan oleh Clash Report, Trump memuji Presiden Syria sekarang dan menyatakan bahawa beliau telah lama memerangi Hizbullah. Tony Moraes, LBC TV dari Lubnan. Adakah anda masih menyokong kemasukan Syria ke Lubnan untuk meluncurkan senjata Hizbullah? Anda maksudkan masuk dan melakukan sesuatu terhadap Hizbullah? Ya. Baiklah, itu satu konsep. Anda tahu, kami mempunyai hubungan baik dengan Presiden Syria. Dia telah melakukan kerja yang sangat baik. Saya tidak akan terkejut jika lelaki ini juga melakukan kerja seperti itu. Dia telah menyatukan Syria. Dia ingin masuk dan melakukan sesuatu berkaitan dengan Hezbollah. Anda tahu sama ada mereka telah bertempur. Dia telah bertempur dengan Hezbollah sejak sekian lama. Saya rasa ia akan sangat berkesan. Cadangan itu masih lagi hanya satu konsep, tetapi ia menunjukkan bagaimana Washington cuba mengepung struktur Iran dari pelbagai sudut. Marco Rubio sudah pun menjelaskan bahawa Hezbollah tidak akan dapat digantikan hanya dengan serangan. Strateginya adalah untuk memperkukuhkan kerajaan dan tentera Lubnan sehingga mereka menjadi satu-satunya angkatan bersenjata yang diiktiraf dalam negara itu. Pelaburan, pembinaan semula dan kehadiran kerajaan di selatan juga merupakan sebahagian daripada rancangan itu. Dengan cara ini, penduduk akan menerima keselamatan dan perkhidmatan perlindungan. Beirut bukan daripada sebuah organisasi yang dibiayai dan dipersenjatai oleh Iran. Dalam video yang diterbitkan oleh Clash Report, Trump turut ditanya mengenai keselamatan dirinya sendiri semasa detik ketegangan itu. Dia menjawab bahawa dia berasa selamat dan bertanya mengapa dia tidak berasa begitu. Kejadian itu berlaku di hadapan Aoun, ahli-ahli kerajaan Amerika dan wartawan di Pejabat Oval. Sementara Teheran mencari jeda segera, Trump menggunakan mesyuarat itu untuk mengumumkan tekanan nuklear, menolak gencatan senjata yang lemah dan mengukuhkan rancangan menentang Hizbullah. Di dalam Lubnan sendiri, Iran menghadapi 3 tamparan serentak dalam beberapa jam terakhir. Gencatan senjata selama 10 hari tidak diteruskan mengikut format yang dicadangkan. Gunung Picareta telah dimasukkan secara terbuka dalam senarai sasaran berpotensi. Dan Presiden Lubnan telah menyerahkan kepada Trump satu projek untuk melucutkan senjata proksi Iran terbesar di Lubnan. Tehran cuba melengah ke masa, tetapi Washington memutuskan untuk menuntut kebebasan kekal di Selat Hormuz, hukuman atas serangan terhadap rakyat Amerika dan pengurangan pengaruh Iran secara muktamad di Beirut. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara kewangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan. Selamat tinggal semua.